untung, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Salam sejahtera, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ini mengisarkan tentang perjuangan yang telah dilakukan oleh dua tokoh yang terkenal, iaitu Tunku Abdul Rahman dan Mahatma Gandhi. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Assalamualaikum dan hai, nama saya Adelina Batrisha dari Seksyen 1. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang latar belakang Tunku Abdul Rahman. Nama sebenar beliau ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, juga dikenali sebagai Tunku Abdul Rahman. Beliau lahir pada 8 Februari 1903 di Istana Pelamin Alor-Star Kedah. Beliau merupakan putera sulung kepada Sultan Abdul Hamid, iaitu Sultan Kedah yang ketujuh ketika itu. Ibunda Tunku Abdul Rahman merupakan seorang yang berketurunan Thai, iaitu Cik Menjelara. Beliau meneruskan pelajaran di St. Catherine College di Universiti Cambridge di Eropah. Beliau mengambil ijazah sarjana muda dalam bidang undang-undang dan sejarah pada tahun 1925. Beliau digelar sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia kerana beliau merupakan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 sehingga 1963. Dan beliau juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama pada tahun 1963 sehingga 1970. Beliau meninggal dunia pada 6 Disember 1990 di Hospital Kuala Lumpur disebabkan penyakit sakit penat. Sekian itu saja daripada saya. Seterusnya adalah gerakan dibawa oleh Tunku Abdul Rahman. Ada beberapa gerakan dibawa oleh beliau, antaranya yang pertama adalah pembentukan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (UMNO). Tunku Abdul Rahman memainkan peranan penting dalam pembentukan UMNO pada tahun 1946 dan kemudian beliau menjadi pemimpin UMNO kedua pada tahun 1951 setelah berlakunya krisis dalam parti. Gerakan yang kedua adalah pembentukan perikatan. Tunku Abdul Rahman memupuk kerjasama antara kaum dengan membentuk perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC dengan tujuan mencapai kemerdekaan. Gerakan yang ketiga adalah Penarian Umum pada tahun 1955. Perikatan mencapai kemenangan cemerlang daripada Raya Umum pertama di Malaysia pada tahun 1955 dengan memperoleh 51 daripada 52 kursi yang dipertandingkan. Gerakan yang keempat adalah runding membaling dan pengakhiran pengganasan komunis. Tunku Abdul Rahman berusaha menamatkan pengganasan komunis dengan mengisytiharkan pengampunan pengganas komunis yang menyerah diri pada tahun 1945. Namun, rundingan di baling tersebut gagal mencapai kesepakatan. Gerakan yang terakhir adalah rombongan ke London dan penetapan tarikh kemerdekaan. Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman memimpin rombongan ke London untuk berbincang dengan kerajaan British mengenai kemerdekaan. Akhirnya, pada 31 Ogos 1947, kerajaan British menetapkan tarikh kemerdekaan bagi tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman telah memberikan banyak sumbangan yang signifikan bagi negara dan rakyat Malaysia. Berikut adalah beberapa sumbangan kemerdekaan yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman. Sumbangan yang pertama adalah kemerdekaan Malaysia. Tunku Abdul Rahman adalah pemimpin perjuangan Malaysia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan British. Pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan kemerdekaan kepada rakyat Malaysia. Sumbangan yang kedua adalah sumbangan dalam hubungan diplomatik. Setelah kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman memainkan peranan penting dalam memperkuatkan hubungan diplomatik negara Malaysia dengan negara-negara lain. Dia menjadi Perdana Menteri pertama Malaysia dan aktif memperjuangkan kepentingan Malaysia di dunia internasional. Sumbangan yang ketiga adalah pembentukan dasar Malaysia. Tunku Abdul Rahman bertanggungjawab atas pembentukan dasar-dasar awam Malaysia, termasuk penentuan prinsip-prinsip rukun negara yang menjadi landasan untuk memupuk persatuan dan keharmonian di antara pelbagai etnik di Malaysia.
Sumbangan yang keempat adalah pembangunan infrastruktur. Sebagai Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman juga berperanan dalam pembangunan infrastruktur negara. Dia memimpin inisiatif untuk membangun jaringan jalan raya, pelabuhan, bandaraya dan projek infrastruktur lainnya yang penting bagi kemajuan Malaysia sebagai negara yang baru merdeka. Mohandas Karamchand Gandhi atau lebih dikenali sebagai Mahatma Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di Porbandar, Gujarat, India. Beliau merupakan seorang bekas peguam, ahli politik, aktivis sosial dan penulis di India. Beliau juga merupakan ketua gerakan nasionalis yang menentang pemerintahan British di India dengan doktrin protes tanpa kekerasan dan menjadi bapa kepada negaranya. Beliau digelar Mahatma oleh seorang penyair, Rabindranath Tagore, yang membawa masa jiwa besar. Beliau meninggal dunia pada tahun 1948 di Delhi selepas berpuasa untuk menghentikan keganasan yang tercetus antara agama Hindu, Muslim dan Sikh. Berikutan pemisahan India dan Pakistan. Mahatma Gandhi mendapatkan pendidikan rendah di Bandar Porbandar, di mana kemudahan pendidikan adalah asas. Pada umur 11 tahun, beliau kemudian pergi ke sekolah menengah di Rajkot. Pada November 1887, beliau telah lulus dari sekolah menengah Ahmedabad dan kemudiannya mendaftar di Kolej Samardas di negeri Bhavnagar. Kolej tersebut merupakan satu-satunya institusi pendidikan tinggi yang memberi ijazah di rantau ini. Pada tahun 1888, beliau pergi ke University College London dan kemudian belajar undang-undang di Inner Temple. Pemikiran pendidikan Gandhi tertumpu terutamanya pada pembinaan sasiah, nilai moral, etika dan pembelajaran percuma. Beliau mencadangkan satu sistem pendidikan yang dipanggil pendidikan asas yang terutamanya bertujuan untuk pendidikan dalam bahasa ibunda dan meminta pendidikan berpusatkan aktiviti untuk menjadikan kanak-kanak berkemahiran dan berdikari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syadatul Sofia, pelajar daripada KPTM Bangi, akan menyampaikan info-info penting tentang gerakan-gerakan yang telah dibawa oleh Mahatma Gandhi. Gerakan yang pertama merupakan gerakan khilafat. Gerakan khilafat merupakan gerakan sokongan kepada Sultan Ottoman daripada ancaman barat. Gerakan ini bertujuan untuk mendapatkan sokongan daripada masyarakat Islam di India untuk tujuan politik di India. Mahatma Gandhi juga sangat menghargai persahabatan bersama pejuang Islam iaitu Abdul Bari dan Ansari demi kepentingan Swaraj. Konsep Swaraj merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Mahatma Gandhi bagi membebaskan India daripada penguasaan asing. Ianya juga memberi penekanan kepada tadbir urus kerajaan melalui individu dan komuniti dan menolak kerajaan hierarki. Beliau juga berpendapat bahawa pemerintahan sendiri dapat dicapai melalui sokongan daripada golongan Islam dan golongan Hindu di India. Seterusnya, gerakan Swadesi. Gerakan ini memberi idea kepada bangsa India untuk membuat dan menghasilkan sendiri keperluan kehidupan mereka. Selain itu, masyarakat India perlu bergantung kepada usaha untuk menghasilkan barangan sendiri bagi memenuhi keperluan hidup tanpa perlu bergantung kepada British bagi menentang imperialisme British yang sedang berlaku. Akhir sekali, kesan gerakan ini, masyarakat India tidak membeli produk-produk British dan telah menyebabkan imperialisme British menjadi lumpuh. Saya akan menjelaskan beberapa sumbangan yang telah dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India. Yang pertama, menentang pelaksanaan Akta Rowlatt. Apa itu Akta Rowlatt? Satu akta yang membenarkan ataupun memberikan kuasa mutlak kepada pihak British untuk melakukan sewenang-wenangnya ke atas seorang aktivis revolusioner. Untuk menunjukkan bantahan daripada Mahatma Gandhi, beliau telah menghantar surat kepada Viceroy Inggeris tapi tidak dilayan. Oleh itu, beliau bertindak untuk melakukan bantahan yang dinamakan sebagai tentangan pasif. Beliau telah melakukan satu kempen yang bernama Tidak Bekerjasama, tetapi beliau telah ditahan lalu dibebaskan semula. Menurut Aldous Huxley, seorang sejarawan barat, tindakan atau
tindakan penentangan yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi ini merupakan satu penentangan yang sangat efektif dan praktikal. Seterusnya, sumbangan Gandhi yang kedua iaitu memperjuangkan hak golongan untouchable dan golongan terbuang di India. Golongan untouchable ni merupakan golongan yang paling bawah dalam sistem kasta di India. Golongan untouchable ni melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang tidak dilakukan atau ditolak oleh mereka yang dalam golongan kasta yang lain. Sepanjang Gandhi memperjuangkan hak mereka ini, beliau telah menerima pelbagai kecaman dan juga kritikan daripada mereka yang lain. Pada Mei 1918, Gandhi telah bertindak untuk mengadakan satu mesyuarat di Bombay untuk membincangkan bagaimana ataupun apa tindakan yang perlu diambil untuk membela hak golongan untouchable dan juga golongan terbuang ini. Selain itu, beliau juga turut mengambil seorang anak angkat daripada golongan untouchable ni yang bernama Lakshmi. Beliau turut menamakan semula golongan untouchable ni, menukarnya menjadi Harijans yang bermaksud anak-anak Tuhan, dan beliau telah menamakan majalahnya sebagai Harijans. Kesannya masyarakat ataupun golongan untouchable ini semakin diterima di India, dan golongan untouchable ini bebas bergerak ke mana-mana sahaja di India. Kesimpulannya, Tunku Abdul Rahman dan Mahatma Gandhi adalah dua tokoh pejuang kemerdekaan yang sangat luar biasa serta berpengaruh di alam Melayu dan India. Keduanya menekankan kedamaian dan persatuan antara kaum dalam mencapai kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman membentuk gabungan parti pelbagai kaum, manakala Mahatma Gandhi menolak sistem kasta serta rasisme dalam kalangan masyarakat. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya membangun masyarakat yang bersatu padu tanpa memandang kaum, agama maupun latar belakang. Mereka juga menghadapi pelbagai rintangan dan bahaya dalam perjalanan mereka. Namun, mereka tetap teguh dan tidak mengenal erti menyerah. Maka, kita hendaklah mensyukuri serta menghargai pengorbanan mereka, kerana tanpa perjuangan mereka terdahulu, mungkin kita tidak dapat mencapai nikmat kemerdekaan seperti sekarang.